Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Semasa 3 bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur luar bandar melibatkan RM5.7 bilion di bawah program Jana Wibawa ditangguh sehingga Kementerian Keuangan selesai meneliti tata cara perolehannya. Bagaimanapun, jelas Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pihaknya akan memastikan projek berkaitan dilaksana secepat mungkin. Pihak Kementerian mengambil keputusan agar tata cara perolehan perbendaharaan mesti diikuti sepenuhnya. Ini termasuk membuka tender-tender supaya projek-projek ini dapat dilaksanakan. KKW tidak akan berkompromi dari segi pelaksanaan, terutamanya jeda waktu atau tempoh infrastruktur luar bandar. Kita akan berikan keutamaan di kawasan-kawasan terutama yang terjejas dengan banjir. Jalan-jalan yang rosak, jabatan yang runtuh dan rumah-rumah yang terjejas. Saya telah meminta pegawai-pegawai di kementerian dan agensi akan untuk melaksanakan dengan segera. Tambahnya, kerjasama bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak juga akan dipergiat bagi memastikan projek pembangunan infrastruktur di kedua wilayah dapat disegerakan. Kementerian Kesihatan akan memastikan individu yang cedera ditikam seorang pesakit mental di Hospital Selayang semalam diberikan rawatan terbaik. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menerusi ucapan di Twitter menyatakan beliau bersama Pengarah Kesihatan Selangor Datuk Dr. Syahri Ngadiman dan Pengarah Hospital Selayang Dr. Afidah Ali serta pasukan doktor yang merawat mangsa telah bertemu keluarga mangsa. Ini bagi memastikan keadaan yang berlaku termasuk usaha-usaha yang dilakukan dalam memastikan pesakit diberikan rawatan yang terbaik. Selain itu, Dr. Zaliha berkata status terkini pesakit juga akan dilaporkan dari semasa ke semasa kepada keluarga dan insiden sedang disiasat pihak berwajib. Terdahulu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam ciapan di Twitter berkata kejadian tikaman itu dilakukan seorang pesakit mental yang dibawa ke hospital oleh polis. Justru KKM akan mengkaji semula prosedur operasi standard bagi pesakit yang mengalami gangguan mental. Guru yang merekod dan melapor tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah PBD murid bagi sesi akademik 2022-2023 diberi pilihan untuk melakukan secara luar talian atau secara hibrid. Kenyataan Kementerian Pendidikan memaklumkan templet baharu untuk pengisian PBD bagi pelaporan ujian akhir sesi akademik secara luar talian akan disediakan sebagai alternatif. KPM komited mengurangkan beban tugas guru dan memastikan kebajikan guru terpelihara. Media sebelum ini melaporkan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu SPPB tidak berfungsi dengan baik dan akan ditutup sementara untuk ditambah baik. Tindakan itu diambil KPM susulan rungutan daripada warga pendidik ekoran kesukaran mengakses SPPB untuk merekod dan melapor tahap penguasaan PBD menggunakan sistem itu. Anak syarikat milik penuh tenaga nasional berhad TNB Renewable Sdn Bhd 3 kini sedang menilai secara serius kaedah-kaedah lain untuk penjanaan solar seperti panel solar agri-solar dan solar terapung. Pengarah urusan Muhammad Yusrizal Muhammad Yusof berkata penyedia penyelesaian dalaman TNB Research Sdn Bhd telah menjalankan beberapa penilaian ke atas permukaan air untuk mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk panel-panel solar terapung. Syarikat juga sedang berusaha untuk mengoptimumkan sebahagian kecil permukaan air untuk menjana bekalan air. Pada masa ini, TNB mempunyai 3 ladang LSS yang terletak di Sepang Selangor dan Bukit Selambau dengan satu lagi LSS dijangka siap di Bukit Selambau menjelang akhir tahun. Baik, sekian laporan bagi semasa 3. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.